Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Hanis Khairuddin selaku moderator anda pada pagi ini. Tajuk live kita pada pagi ini ialah tenggelamnya kapal Van der Wijk segmen #MyBookTime siri ke-28, yang mana kita akan mendengar dan akan disampaikan oleh seorang da'i milenial musim keempat. Siapa tu? Tak lain tak bukan. Dengar kau tajuk tu pun rasa sedap dah ke? InsyaAllah rasa tak sabar dah nak mendengar penyampaian hebat yang akan disampaikan oleh saudara Da'i Nasrul untuk berkongsi salah satu karya yang agung, iaitu Buya Hamka ini. Sebelum tu saya ingin menceritakan sedikit tentang da'i kita, mempunyai pengalaman bersama TV3 dan naik juara dalam program realiti agama da'i pendakwah Nusantara musim keempat. Selain itu, penampilan di media sebagai panel jemputan dalam Sluk Semanis Cinta FM, Hot FM dan RTM Kelantan dan juga Cool FM. Selain itu juga pelibatan diri dalam MOCA Malaysia Covering Aurat, Kedalian Majlis Pembadaran Kota Baru MPKB. InsyaAllah untuk mengenali insight ini, eloklah kita berkenalan dengan Tuan Empunya Badan terlebih dahulu. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta ke. Dipersilakan saudara Da'i Nasrul untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas dengar Sihat insya-Allah. ke? Alhamdulillah sihat alhamdulillah. Terlebih sihat. Pengantin baru saya ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada Ustaz. Baik, terima kasih insya-Allah. Terima kasih banyak. Doa-doa mudah-mudahan cinta ini sebelum power sentiasa berlayar. Sentiasa berlayar hingga insya-Allah. Amin. Boleh Ustaz bagi nama penuh dan asal mana dan pengajian sebelum ni. Kelantan juga sini ni, kecek ni. Orang Aceh Ustaz. Orang Aceh patut kecek bong. Tu dia kat Aceh tau. Baik. Nama saya Muhammad Nasrul Nizam bin Zamri. Biasanya orang panggil saya Da'i Nasrul lah untuk official. Di mana-mana biasanya still orang panggil saya Da'i lah biasanya Da'i. Tapi kalau kawan-kawan biasa dipanggil Nasrul. Gitu je lah. Cuma untuk official biasanya panggil saya Da'i. Saya memang asal daripada Kelantan. Saya asal pada Pasimah. Orang Pasimah ni ke, dia handsome sikit. Pasimah, kuat janguk lah Pasimah ni. Orang smart sikit macam. Ada rupa-rupa. Share. Saya belajar di baru tamat, baru habis setahun sebagai mahasiswa di Alhamdulillah. Di Uniza Terengganu. Kombadak Terengganu insya-Allah. Itu sajalah serba ringkas. Sikit. Yang orang hebat ni. InsyaAllah semoga menjadi orang yang terbaik lah. Orang yang selalu memberikan ilmu kepada masyarakat. Terima kasih kepada Da'i Nasrul. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan soalan pertama kepada Da'i. Jadi saya ingin nak bertanyakan kepada Da'i lah, kenapa panel selaku Da'i memilih buku ini untuk dikupas dan dikongsi bersama penonton momen buku kali ini. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa amma ba'd. Baik, pertama sekali terima kasih kepada sahabat moderator pada pagi ni yang cukup handsome, cukup bertenaga dan saya kira cukup memberi momentum lah untuk kita pada pagi ni insya-Allah. Baik, terima kasih. Satu soalan yang saya kira bagus untuk Miftahul Kalam sebagai pembuka kalam kita pada pagi ni. Kenapa saya memilih buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ni? Ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah sekarang ni saya perhatikanlah sejak 2 menjak ni dalam WhatsApp saya, dalam Instagram ataupun dalam Messenger Facebook, begitu banyak persoalan-persoalan yang mengenai move on, mengenai dia bercinta dengan seseorang lalu dia break and nak move on itu macam mana kan, dengan macam-macam cara. Ada yang
dengan bermacam-macam version cerita yang kita dengar, dan mereka itu WhatsApp tanya pada kita dan macam mana untuk move on daripada mereka yang kita teringat itu. Walaupun kadang-kadang kita cinta pada seseorang perempuan dan dia tak suka pada kita, tapi kita nak move on tu tetap susah. So saya kira saya mengambil buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, macam mana Buya Hamka beliau menggunakan dalam karya beliau pada kali ini untuk membuatkan kegagalan dalam cinta itu adalah sebagai satu kekuatan. Ini yang saya nak ketengahkan. Iaitulah kita menggunakan apa sahaja kegagalan dalam hidup bukan untuk kita stop and berhenti di situ, tidak. Tetapi kita menjadikan kegagalan sebagai satu batu loncatan untuk kita terus bergerak. Apa ni orang cakap, paradigma terus bergerak ke hadapan, dan mudah-mudahan dengan cinta yang kita break itu, dengan cinta yang kita putus itu, tidak memutuskan cinta dan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. So, kalau tanya saya kenapa mengambil buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, saya bagi satu alasan yang kukuh adalah untuk mengajak manusia supaya tidak lagi melihat cinta sesama makhluk, tetapi memandang cinta kepada yang memegang cinta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Da'i Nasrul. Dengan kenyataan, dengan hujahannya, boleh orang kata dengan hujahannya pembangkit semangat, orang kata. Jangan kata kalau putus cinta tu jangan terus berhenti di situ. Jadikanlah orang kata kegagalan itu sebagai pembangkit semangat, orang katakan. InsyaAllah kepada Da'i Nasrul. Profesor Hamka banyak mengeluarkan karya-karya yang bermutu, yang berunsurkan keagamaan, falsafah dan juga masyarakat. Jadi buku ini antara yang karyanya yang masyhur sehingga difilmkan dan ditayangkan di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi apa pandangan Da'i sendiri? Apakah keistimewaan buku ini? Adakah ia sama dengan novel kisah percintaan yang lain di luar sana? Terima kasih. Dipersilakan kepada Da'i. Okey, baik. Untuk menjawab soalan ni, kita kena tengok dia punya history, sejarah kenapa Hamka menulis karya yang agung ini. Pertama sekali, karya menulis buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini pada tahun 1938. Maknanya buku ni dah berumur 78 tahun dengan kita. Dan ketika mana beliau menulis buku ini, beliau adalah seorang ulama dan beliau adalah seorang tokoh agamawan pada ketika itu yang begitu terkenal, sehingga beliau terkenal dengan gerakan Muhammadiyah pada ketika itu di Indonesia. Dan ketika beliau siap menulis buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ketika itulah dia mengeluarkan statement yang menyatakan inilah buku roman cinta yang dikeluarkan. Dan ketika itu ulama-ulama yang sezaman dengannya mengkritik Buya Hamka kerana bagi mereka tidak pantas seorang ulama menulis cerita kisah cinta antara dua insan, lelaki dan perempuan. Tetapi jawapan Buya Hamka menyebabkan hati-hati ulama dan menyebabkan hati-hati mereka yang mendengar jawapan ketika itu tersentuh dan terfikir. Apa kata Buya Hamka? Aku menulis kerana cinta. Kerana cinta itu tidak mengira manusia maupun haiwan. Jadi nak sebut bahawasanya Buya Hamka menulis kisah ketika itu adalah kerana ingin pertama mengkritik masyarakat pada ketika itu. Kalau kita baca dari buku Buya Hamka, bagaimana Buya Hamka membawa masyarakat pada ketika itu untuk mengkritik mengenai adat tempatnya, iaitulah adat Minangkabau pada ketika itu, yang mana mereka amat-amat melihat konsep agama, amat-amat melihat konsep harta untuk memperkahwinkan di antara lelaki dan perempuan. Maka di sini Buya Hamka menyatakan bahawasanya dia mengkritik ketika itu menggunakan nilai-nilai agama, bukan dengan suara yang lantang, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang, keris dan senjata, tetapi yang beliau gunakan adalah kelembutan bahasa. Sehingga kan hari ini apabila orang mendengar mengenai kisah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, orang akan ingat kepada Zainuddin, orang akan ingat kepada Hayati, bahawasanya dua insan ini tidak dapat dipersatukan kerana darjat dan harta. Kerana itulah kita melihat bahawasanya Buya Hamka pada ketika itu dia menjawab kepada ulama pada zamannya. Dia kata, aku menulis kerana aku ingin bermain dengan lunaknya bahasa. Sehingga ayah Buya Hamka sendiri menyatakan kepada Buya Hamka selepas banyak beliau tulis banyaknya beliau menulis karya-karya cinta pada ketika itu. Ni antaranya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Deli, Terusir, sehingga banyak novel-novel yang Buya Hamka keluarkan, sehingga ayahnya Karim Amrullah pada ketika itu cakap pada Buya Hamka, dia kata, wahai Hamka, sudah sampai masanya
untuk kamu menulis jurnal-jurnal mengenai eksplopedia Islam yang sebenar. Oh, susah terbelit-belit lah lidah ni. Ketika itulah bagi guru Buya Hamka stop menulis novel, dan ketika itulah Buya Hamka menulis pula kitab-kitab agama ni. Kita melihat begitu banyaklah tasawuf modernnya dengan pegangan hidupnya, dengan karya agung tafsir Al-Azharnya sehingga diangkat di Universiti Al-Azhar. Cuma nak sebut, Buya Hamka mengkritik ketika itu dengan cerita bukan menghentam tetapi memasukkan ke dalam telinga sehingga tenggelam di dalam lubuk hati dan jiwa. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Cukup luar biasa kupasan oleh Ustaz tadi mengenai dengan karya Buya Hamka. Saya pun tak sempat nak baca benda ni. Kalau tengok cerita, sempat pula. Yalah, antara salah satunya tujuan untuk mengeluarkan novel tersebut tu untuk mengkritik, untuk menceritakan tentang adat di sesuatu tempat, khususnya di Minangkabau tu, yang lebih kepada adat suku dan kaumnya, daripada dan mengetepikan agama Islam dan mengetepikan hukum Islam kan. Macam tu Ustaz. Lebih kurang gitulah Jadi karya Prof Hamka ni tahun 1992 ini dinyatakan sebagai karya yang terbaik oleh Bakri Siregar, iaitu seorang pengkritik sosialis yang mempunyai jalur penceritaan yang sama dengan karya John Baptist Alphonse Katz yang bertajuk Under the Limes. Jadi sebabnya ramai yang tertanya-tanya sebenarnya Ustaz, adakah jalan penceritaan antara Zainuddin dengan Hayati sama dengan kisah Jack dengan Rose yang dalam kisah Titanic? Dipersilakan Ustaz. Okey, baik. Satu soalan yang fikir cukup baik. Bila sebut tentang kapal Van der Wijk, biasanya kita akan teringat mengenai kapal Titanic lah. Satu kisah cinta yang agung, yang mana kisah mereka itu tenggelam di tengah lautan Pasifik. Tapi kisah tersebut tidak ada kaitan dengan kisah Hayati dan Zainuddin, kerana kisah itu berlaku di Eropah. Adapun kisah Zainuddin dan Hayati ini berlaku di Makassar, iaitu di sekitar Indonesia pada ketika itu. Dan kalau kita tengok pun dalam cerita kapalnya Van der Wijk ni, tenggelamnya kapal Van der Wijk, tak ada pun dalam cerita Hayati dan Zainuddin ni naik kapal sekali, tak ada pun. Yang last sekali tu barulah Hayati naik kapal ketika mana dia nak pulang ke negeri asalnya di Makassar. Ketika itulah baru dia naik kapal. Jadi untuk menjawab soalan ni, dia tak ada kaitan lah dengan kapal Titanic tu pada ketika itu. Tapi saya pun kurang pasti kenapa Buya Hamka menggunakan tajuk tenggelamnya kapal Van der Wijk ini sebagai satu tajuk kepada buku beliau. Mungkin ada benda yang tersirat yang Buya Hamka nak sampaikan kepada kita yang mungkin kita tak faham sampai ke hari ini. Cuma saya kira ketika mana Buya Hamka meletakkan tajuk tenggelamnya kapal Van der Wijk, ketika tu saya kira Buya Hamka telah berfikir teramat dalam sebagai satu bidang tarikan supaya kita cuba cari kan. Kita kan suka benda yang cakap macam ni, manusia ni dia suka benda yang kalau tajuk tu rare, kita suka tengok. Betul tak? Headline yang rare kan, headline rare, kita mesti suka tengok kan. Contoh, kita bagi contoh lah, kita main Facebook, contoh apa tajuk rare, kucing main phone, contoh kucing main WhatsApp, main PUBG, kita mesti suka tengok walaupun benda tu fikir macam tak logik. Tapi nak sebut kita suka benda yang macam tu. Mungkin Buya Hamka menggunakan tajuk tenggelamnya kapal Van der Wijk ni sebagai tarikan untuk orang melihat. Tapi saya kurang pasti kenapa Buya Hamka menggunakan tajuk ini, tapi mungkin ada sesuatu yang Buya Hamka nak sampaikan pada tajuk ini, insya-Allah. Wallahualam. Masya-Allah Ustaz. Maknanya tidak ada sangkut paut dengan kisah Jack dan Rose tadi kan. Cuma kalau kalau tenggelam kapal Van der Wijk ia hanya berlaku di Nusantara, termasuk di dekat kawasan Minang kan. Di Minang. Di Minang. Jadi dalam kisah ini Ustaz, jelas menggambarkan darjat tu kesukuan kaum sehingga penciptaan Zainuddin tu jejaka berdarah kacurkan dengan Hayati tu. Gadis tulen Minang terpaksa berpisah sehingga menyesakan jiwa dan raga kedua-dua pihak. Jadi apa pandangan
dai sendiri masih wujudkah perkara yang sebegini dalam kalangan masyarakat kita? Dan apakah jalur Islam yang sebenarnya dalam menangani perbezaan sebegini? Terima kasih. Aduh. Kembali Ni, kepada Dai. InsyaAllah. ni soalan rare. Nak jawab susah soalan ni. Tak apa, saya santai Ustaz. Cinta. Sebab bila kita sebut cinta, cinta dua darjat ni satu cinta yang susah untuk disatukan. Dan kalau mereka bersatu pun susah untuk mendapat keserasian. Sebab tu agama Islam meletakkan apabila nak berkahwin dengan seseorang, maka kafaah iaitu sekufu itu amat penting kan, amat penting dalam nak menjalurkan perasaan cinta itu. Cuma apabila kita tengok dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk ni, ketika mana Zainuddin tak mendapatkan Hayati pada ketika tu, dan sehingga beliau jadi tenggelam di dalam emosinya sendiri, sehingga beliau tidak lagi bangkit untuk berjuang dalam kehidupan itu. Ketika itulah baru kita faham bahawasanya cinta itu sifatnya bukan saja menguatkan, tetapi dia akan melemahkan. Walaupun sebab tu seorang ulama disebut Jalaluddin Rumi, dia sebut semua penyakit manusia akan mencari ubat. Semua sakit kita akan cari ubat, melainkan sakit cinta. Sakit cinta manusia tidak akan cari ubat untuk sakit cinta. Biarlah aku sakit kerana cinta itu. Kerana syok, seronok kan. Nak sebut musuh. Tapi ketika mana Zainuddin ketika itu beliau ditolak oleh keluarga Hayati kerana perbezaan pendapat, kerana perbezaan darjat harta dan pangkat pada ketika itu, maka Zainuddin jadi down, jadi stres, jadi dah tak nak berjuang untuk hidup. Jadi moderator tanya benda ni ada tak berlaku? Mungkin ada. Dan kalau kita tengok dalam Facebook, benda ni berlaku kan. Cuma apabila benda tu berlaku pada kita, yang pertama sekali, sebenarnya kalau kita fikir jauh-jauh sekalipun, bila kita nak pada seseorang tapi susah untuk kita dapatkan dia, itu satu tanda bahawasanya dia bukan jodoh kita. Tu benda point je. Darjat semua tu sebagai asbab je. Allah Ta'ala nak jadikan sebagai kita tu tak berkahwin dengan dia sebagai satu penghalang kan, untuk kita tak berkahwin dengan dia. Adapun segala-galanya semua itu bukan jodoh kita. Itu yang point yang kita nak sampaikan. Cuma nak sebut berjuanglah setara mana pun. Kalau bukan jodoh kita, still bukan jodoh kita. Kalau jodoh kita, kita tahu apa pun dapat pada kita. Cuma nak sebut pada ketika itu Zainuddin ketika mana tidak mendapatkan Hayati, maka ketika itu hati Zainuddin telah pun mati. Cuma apa yang saya nak sebut pada selepas ini cuma saya nak sebut bagaimana rentetan Zainuddin itu bangkit daripada kegagalan kehidupannya sehingga beliau menjadi seorang manusia yang begitu dikagumi pada masa yang akan datang itu. Lepas ni insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada Dai Nasrul. Aku kata kupasan yang cukup lengkap, orang katakan. Sekufu tu ada sangat penting. Kalau bakal suami, kalau tak ada pekerjaan, akan menjadi masalah di kemudian hari. Untuk mengatakan engkau pun miskin, aku pun miskin. Dalam watak tersebut kan. Jadi kalau selain dari mengangkat tema percintaan Profesor Dr. Hamka sendiri yang turut menekankan watak Hayati ni yang berperanan seorang isteri yang patut dicontohi meskipun Aziz melayan diri dengan teruk, bahkan berlaku curang. Kalau kita boleh kaitkan dengan isu semasa sekarang ni, bagaimana untuk isteri tetap memelihara aib rumah tangga, dan apakah dibolehkan untuk isteri tetap bertahan dalam rumah tangga yang sebegini? Dipersilakan. Okey, baik. Mengenai kisah, kita ambil satu scene yang kecil sekarang kita letak kat tepi, iaitu tentang Hayati dan Aziz. Ketika mana Hayati itu dah berkahwin dengan Aziz, tapi taat dan walak Hayati kepada Aziz begitu tinggi. Sehingga kalau kita tengok ketika itu Aziz curang, tapi Hayati tetap lagi menumpahkan taat dan setianya kepada suaminya. Walaupun dia tahu suaminya itu amat curang dan tidak memberikan kepada dirinya hak-hak yang perlu dibagikan pada dia. So, cuma nak sebut, apa yang Hayati buat adalah satu benda yang sifat karimah, sifat yang mulia, yang telah hilang daripada wanita-wanita kita sekarang kan. Iaitulah sifat solehah, iaitu taat mereka kepada suami mereka. Cuma mungkin ketika mana Buya Hamka menulis mengenai Aziz, mungkinlah pada ketika itu Buya Hamka melihat
bahawasanya di sekeliling beliau mungkin saya letak perkataan mungkin lah, iaitu Buya Hamka nak mengkritik mungkin pada ketika itu wanita-wanita yang tidak lagi taat dan patuh kepada suami-suami mereka. Jadi ketika inilah Buya Hamka menampilkan watak Hayati, bahawasanya nak menunjukkan, tengok ni, lelaki yang begitu kejam, lelaki yang begitu jahat, begitu apa kita keren lah, cakap begitu jahat lah. Sementara tu pun Hayati Betul, lagi Ustaz. berlaku taat, kan, nak berlaku taat. Tapi takkanlah tak dia nak berlaku taat pada mereka-mereka yang soleh, yang baik, yang menjaga akhlak mereka, yang menjaga tutur kata mereka. Itu lebih lagi lah wajib kita taati, dan wajib kita tapi bukanlah tak ada tolak unsur, kan. Bukannya mana wajib taat itu tidak ada tolak unsur, mesti ada bertolak unsur dalam kehidupan di rumah tangga ni. Cuma nak sebut, mungkin pada ketika itu Buya Hamka mengetengahkan watak Hayati sebagai nak menyatakan kepada semua yang membaca kisah tenggelamnya kapal Meduik, cuba kamu lihat dengan mata hati kamu, sebegini zalimnya suami beliau, tetapi Hayati masih lagi taat sebagai seorang wanita yang memegang title solehah. Cuma nak sebut ada konsep macam moderator tanya tadi, bila berlaku begitu macam mana. Sekarang ni kita ada pejabat agama, kita ada mereka yang berautoriti dalam masalah ini. Bila suami tak memberi nafkah, suami tidak memberikan hak, maka jangan buat keputusan sendiri, cuma boleh rujuk kepada mereka yang berautoriti, yang rujuk pada pejabat agama, rujuk pada tuan-tuan qadi. Mereka sendiri yang akan menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka bersesuaian dengan kehendak Islam dan enactment syariah kita lah, tempat kita, kan. Sebab kita ada undang-undang dan kita ada syariah. Dia dua tu sekali, insya-Allah ta'ala. Wallahualam. Masya Allah, Ustaz. Kalau dalam watak tu, kalau kita melihat watak yang Aziz pegang tu, geram kita tengok. Walaupun Aziz tu selalu berfoya-foya, berlaku curang, Hayati tetap taat walak pada si suami. Kita melihat pada kisah pada Zainuddin dan Hayati bagaikan kisah yang baharu sahaja berlaku, kan. Berikutan banyak lisensi dan ramai penulis artikel mengenai tafsiran watak dalam novel ini. Jadi sedangkan karya ini telah ditulis puluhan tahun yang lalu dalam kisah di antara Zainuddin dan Hayati sendiri. Ada juga mengambil pendekatan mempertahankan kesetiaan Hayati. Biasanya membaca akan menafsirkan watak berdasarkan pandangan peribadi. Jadi dalam hal ini, pandangan panel, apakah pendekatan yang boleh kita ambil semasa membaca agar kita tidak cenderung kepada sebelah pihak saja dan dapat adil dalam melakukan pertimbangan? Betul. Apabila kita membaca, kita akan menafsir dengan apa yang kita rasa. Memang begitu jiwa manusia. Apabila kita melihat kepada satu benda, kita akan melihat dan kita akan mentafsir dengan apa yang hati kita rasa. Kerana itu, setiap orang melihat kepada air, mereka akan mentafsirkan bermacam-macam tentang air itu. Mungkin saya tengok air, saya akan cakap, air itu sejuk. Tapi mungkin apabila orang tengok air, syoknya jadi air itu sentiasa mengalir. Bagi orang lain, mungkin orang lain tengok, air itu adalah kenangan aku dengan dia. Sebab tu bagi mereka yang membaca buku apa-apa pun, tak semestinya buku Buya Hamka, mereka akan mentafsirkan buku tersebut bukan tentang pendapat dia, tetapi tentang apa yang dia rasa. Sebab kita ini manusia, kan, segala apa yang kita nak terjemah, segala-galanya terkandung dalam hati kita. Cuma nak sebut bahawasanya dalam buku Tenggelamnya Kapal Meduik, apabila kita membaca, kita akan meletakkan diri kita di antara salah satu karakter watak itu. Kalau tidak Zainuddin, kitalah Hayati. Kalau tidak Hayati, kitalah Aziz. Cuma di antara tiga ni, kita akan letak mungkin aku duduk kat sini kot, mungkin aku duduk kat sini. Jadi nak sebut, ketika itu baru kita akan faham macam mana Buya Hamka cuba untuk menerobos kotak jiwa manusia, sehingga Buya Hamka mengorek jiwa manusia itu sehingga ke inti yang paling dalam, sehingga nak sebut bahawasanya setiap jiwa manusia akan ada satu titik yang bakal disentuh, iaitulah titik mahabbah, titik cinta. Dan ketika mana titik itu disentuh, ketika itulah manusia akan faham bahawasanya hakikat dunia ini tidak lepas daripada cinta, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nak sebut macam mana Buya Hamka cuba untuk menerobos kotak jiwa pada ketika itu, sehingga Buya Hamka nak sebut yang paling yang tidak akan mendapat kesedihan dan kegagalan adalah cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahuakbar.
Betul tu Ustaz. Bila mana kita membaca tu mesti kita mempunyai pendekatan sendiri ataupun mesti kita nak masuk watak tu, kita nak menjadi orang tu, orang ini kan. Macam mana Ustaz? Jadi soalan kita nak tengok dari komen dari Facebook, dari Syarah Syarimi. Wah, terbaik pandangan Da'i Nasrul. Ya. Syarah Syarimi, aku menulis kerana cinta itu tidak mengira manusia. Wow, saya macam. Power ayat. Dia. Oi. Yang kaleng-kaleng ni. Siti Nur Salsabila Saleh. Stanford Zainuddin. Watak penuh kehalusan jiwa. Seorang yang teguh berprinsip. Akhir Al-Fadat ni, bagaimana cara nak mendepani pertembungan antara agama dan adat? Oh, ni ada soalan Ustaz daripada di ruangan komen daripada Okey. Bagaimana cara nak mendepani pertembungan antara agama dan adat setempat. Ini satu mesej juga yang dibawa oleh penulis. Dipersilakan. Okey, baik. Macam mana kita nak berdepan dengan isu yang berkait dengan adat setempat ataupun yang berkait dengan antara dua darjat ini? Buya Hamka ketika mana beliau menulis mengenai tenggelamnya kapal Medwick antara konflik Hayati dan juga Zainuddin, ketika ini Hayati cuba berbincang dengan mamaknya, dipanggil ibunya. Ketika itu ibunya masih juga tidak setuju dan ketika itulah Hayati dikahwinkan dengan Aziz. Beginilah Buya Hamka cuba untuk menterbiah orang yang membaca. Apabila bertembung antara lelaki dan perempuan mengenai isu adat setempat ataupun isu harta, isu pangkat, isu dua darjat, maka mesti dibabitkan sama. Dalam hal itu adalah mengenai ibu, ayah, family. Mesti bangkit, mesti babitkan sama. Sebab nanti bila kita kahwin dengan seorang perempuan ataupun seorang perempuan kahwin dengan seorang lelaki, kita mesti ingat prinsip dalam agama kita bukan kahwin dengan orang yang kita sayang saja. Kita bukan kahwin dengan orang yang kita cinta sahaja, tetapi yang kita kahwin adalah dengan the whole of the family. Kita kahwin adalah dengan seluruh keluarganya. Ketika itu kebahagiaan kita letaknya pada kebahagiaan dia dan keluarganya. Contoh, kita kahwin dengan seorang perempuan. Kita kahwin dengan dia kan. Tapi family dia tak suka. Agak-agak kita akan bergaduh tak dengan family dia? Agak-agak macam mana? Moderator. Kita akan gaduh tak dengan family dia? Pandai gaduh. Oh, kata gaduh. Baloh. Baloh kan. Bila kita gaduh dengan family dia, agak-agak dia happy tak? Tidak happy. Agak-agak pasal kan? Sama juga kita terbalik. Sama juga dia bergaduh dengan family kita. Kita happy tak? Sama juga tidak happy. Maka ketika ini kita meluaskan isu itu, ialah kita bincang dengan family kita. Kalau family kita cakap, tak yalah, tak sesuai. Ketika itu, please, letak dalam hati kita redha bahawasanya kita sudah tidak ada jodoh dengannya. Lepaskan dia. Bukan kerana kita tidak cinta padanya, tetapi kerana kita mencintai dia lah kita melepaskannya. Cakap kat dia, kalau awak kahwin dengan saya tak suka. Nanti awak balik rumah saya, mak saya tak cakap dengan awak, ayah saya tak cakap dengan awak, adik-beradik saya tak layan awak. Macam mana? Awak pun tak happy, awak pun tak bahagia. Awak nak kahwin dengan saya, bukan saya sorang. Cakap dengan tenang, cakap dengan kelembutan bahasa. Mudah-mudahan dia mengerti tentang apa yang kita hadapi. InsyaAllah. InsyaAllah. Tabarakallah Ustaz. Yang penting cakap slow talk, cakap baik-baik. Supaya benda tu tidak akan menjadi lebih besar mudaratnya. Jadi ada soalan ke di sini di ruangan komen? Oh, Nurul Huda Yusof. Gaduh-gaduh. Tak happy kecuali hati-hati. Aduh. Macam-macam lah. Untuk sebarang pertanyaan, pandangan dan boleh menulis di ruangan komen di bawah ini supaya soalan yang anda berikan ini supaya saya dapat tunjukkan kepada panel kita dan saya akan bacakan soalan untuk anda semua. InsyaAllah. Kita tunggu dulu tengok di ruangan komen. Ada soalan daripada Syuari tu. Saya nampak naik tadi. Mana? Syuari. Mana tak jumpa soalan? Oh, Syuari Muhammad ya. Kenapa perempuan selalu betul Ustaz?
Perempuan mesti kena Aduh betul. ni. Kalau tidak masalah nanti. Susah nak jawab soalan ni. Woman Susah. always right kan. Susah nak jawab soalan ni. Perempuan selalu betul. Ah, saya fikir macam ni lah kan. Kita sebenarnya dengan perempuan ni bukan kita takut. Kita tak takut dengan perempuan. Dengan perempuan ni kita takut dengan perempuan. Tak takut. Moderator takut dengan perempuan. Tak takut. Kita takut dengan perempuan. Kan. Perempuan ni tak payah kata kita angkat tangan perempuan. Kita segah pun pensan dia. Segah pensan dia. Kan. Bukan takut kan dia. Tapi yang kita takut adalah kita takut kehilangan. Mana yang kita takut dengan perempuan? Kita bukan takut kat perempuan. Tapi kita takut kehilangan perempuan tu. Perempuan ni kalau dia tak ada, harga dunia kita. Siapa nak masak nasi, siapa nak masak lauk, siapa nak buat kosok baju, siapa nak sambut kita kat rumah. Ui, kalau tak ada dia main PUBG, boring hidup kita. Sebab tu penting perempuan ni. Kita bukan takut dia, tapi yang kita takut adalah kehilangan kita dengan dia. Sebab itu, hargai mereka. Kita bukan nak lawan-lawan dengan dia. Kita nak dia sentiasa ada dengan kita. Itu saja. Wallahualam. Ya lah Ustaz. Kenapa perempuan selalu takut sebenarnya? Betul lah tu apa yang Ustaz katakan tadi. Saya menyokong lah. Kita takut kehilangan dia. Takutnya dia pergi jauh lah. Takkan. Ada soalan lagi daripada komen kita pada rakan Facebook ni. Kawan Ustaz ke? Kit Al-Fadat. Ustaz boleh suggest buku lain selain Tenggelam Kapal When the Week? Dipersilakan. Buku Buya Hamka ni begitu banyak. Cuma kalau saya nak sebut novel yang saya amat galakkan adalah pertama Tenggelamnya Kapal When the Week. Yang kedua ni saya letak tiga list atas. Tenggelamnya Kapal When the Week, Merantau ke Delhi, dan yang ketiga adalah Terusir. Tiga ni yang bagi saya melekat di jiwa. Terusir, tiga. Semuanya adalah nipis-nipis je. Semua Merantau ke Delhi amat nipis, Terusir lagi nipis. Ada satu lagi menceritakan tentang kisah cinta, iaitulah Di Bawah Lindungan Kaabah. Boleh tengok 4 novel ni yang saya kira amat-amat terkesan pada diri saya lah. Ini 4 novel ni. Cuma buku Buya Hamka ni yang paling agung adalah Tafsir Al-Azhar. Ini karyanya yang paling agung, iaitu mengenai tafsir Quran dalam bahasa Melayu. Ketika itu kita faham bahawasanya di bumi tempat kita, iaitulah di bumi Nusantara, kitab-kitab tafsir ni tidak begitu banyak. Cuma walaupun tidak banyak, tapi kitab tafsir kita berkat. Begitu walaupun ada kita sebut terjuman Mustafid, kita ada tafsirnya Al-Baghdadi, kita ada tafsir Nurul Ihsan, dan di antara tafsir yang diangkat tinggi oleh Universiti Al-Azhar pada ketika itu adalah Tafsir Al-Azhar, yang mana Buya Hamka menulis ketika mana beliau dipenjara oleh sahabatnya sendiri pada ketika itu, sehingga beliau duduk di dalam penjara 2 tahun lebih, kata 3 tahun, sehingga beliau sempat menulis karyanya yang agung Tafsir Al-Azhar. Ketika mana tafsir ini sampai ke Al-Azhar di Mesir, ketika itu rektor Al-Azhar sendiri turun ke Indonesia, Makassar, mencari Buya Hamka dan bagi kepada Buya Hamka title Profesor Doktor Buya Hamka. Tengok, tak pernah belajar universiti, tak pernah ada CJ, tapi dapat title Profesor ketika itu. Ini anugerah Allah, angkat darjat dia. Tengok kehebatan Buya Hamka. Masya Allah Ustaz, betapa pentingnya orang kata sampai orang luar negara tu mencari Buya Hamka tu. Disebab ilmuannya begitu tinggi. Syekh Arab pun mencari, mau menuntut ilmu dengannya. Tapi semasa saya belajar di Indonesia dulu, di Medan, saya selalu juga pergi kedai buku, tetapi buku tu, tapi saya tidak mengambil kesempatan untuk membelinya. Tapi itu sangat merugikan diri saya sendiri lah. Saya ada terjumpa buku Tenggelamnya Kapal When the Week dan Lindungan Kaabah. Satu lagi Merantau ke Bumi Delhi rasa. Saya itu sangat rugilah kata. Sebab saya tak sempat sebenarnya. Kalau kat Medan tu mesti banyak lah buku tu. Jadi saya baca komen sikit. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil dari watak Zainuddin sebagai watak utama dalam Tenggelamnya Kapal When the Week? Ustaz, dipersilakan. Okey, baik. Apakah sifat watak yang boleh kita ambil daripada Zainuddin letakkan pada diri kita? Begitu banyak sebenarnya. Cuma saya nak sebut satu saja. Boleh pegang satu ni
untuk segmen ni pun saya kira dah cukup berjaya dah program kita. Satu saja, apa dia? Bangkit daripada kegagalan. Itu benda yang paling penting. Bangkit daripada kegagalan. Ini yang Buya Hamka cuba ketengahkan, iaitu jihad dalam kehidupan. Ketika mana Zainuddin ditolak cintanya oleh Hayati, dan ketika itu Hayati berkahwin dengan Aziz, sehingga dia tergeletak di tempat tidurnya 3 bulan lamanya. Hayati menulis surat menyatakan bahawasanya dia telah berkahwin, dan ketika itu Hayati melihat Zainuddin tempat pembaringannya, sehingga kan Zainuddin berkata kepada Hayati, "Wahai Hayati, merah di tanganmu itu menandakan merah di hatiku. Sesungguhnya engkau melawatku bukanlah satu kehidupan, tetapi seolah-olah engkau mengkhabarkan kepada aku satu kematian." Tengok bagaimana Zainuddin nak sebut pada ketika itu. Tapi ketika itu bagaimana sahabat Zainuddin. Ini nak sebut pentingnya kita berlindungan, kita bersama dengan mereka-mereka yang baik agar kita mendapat kata-kata yang positif. Apa kata kawan Zainuddin? Dia kata, "Wahai Zainuddin, sesungguhnya takdirmu telah tertulis, dan tinta itu, iaitu tinta Allah lah, iaitu tinta takdir Allah, telah pun kering. Hayati telah menjadi milik orang, sedangkan kehidupanmu masih lagi jauh dan perlu diteruskan." Apa kata-katanya sahabat Zainuddin ini? Apa kata kalau kamu tuliskan mengenai kisah-kisah cinta ataupun mengenai sajak-sajak cinta di dalam buku? Mudah-mudahan apa yang kamu buat itu akan mentenangkan hati kamu. Ketika telah Zainuddin bangkit dan menulis sehingga karyanya menjadi terkenal. Cuma nak menyebut adalah apabila kita gagal, sebenarnya kita bukan gagal, tetapi kita hanya berhenti di satu titik untuk menyadarkan kita ada dosa yang perlu kita fikirkan, ada sesuatu matlamat yang perlu kita perjuangkan, dan ada satu perjalanan yang perlu kita teruskan. Begitulah Buya Hamka menulis di dalam novelnya, kegagalan bukan berarti berhenti, tetapi kegagalan adalah satu transit untuk kita berfikir dan berenang, kerana kehidupan dan perjalanan kita masih lagi jauh ke hadapan, insya-Allah. Masya Allah Ustaz. Hafal semua Ustaz. Memang betul-betul minatnya tenggelamnya kapal Bedovic ni Ustaz. Kalau dapat baca ni, Allah, tak tahu macam mana perasaan tu. Bila putus cinta tu, kalau saya minat boleh. Semua Buya Hamka saya ada, saya beli, saya akan cari. Allah. Buku lindungan Kaabah beli juga Ustaz? Ya. Ada juga Ustaz? Saya ada. Berkaitan dengan Ustaz cakap yang tadi, yang bila mana kalau sekiranya putus cinta, jangan putus bila mana putus cinta tu, putus harapan dan putus asa tu disebabkan perempuan, bangkitlah. Disebabkan putus cinta itu ni pembangkit semangat kan, untuk meneruskan menuju ke hadapan, ke arah yang lebih baik. Nak bagi komen sikit ni pada Bang Mulut, sahabat terbaik. Akhi Al-Fadad, Zainuddin bangkit sebab dia bagi peluang kepada dirinya untuk bangkit. Kita juga perlu beri peluang kepada diri sendiri. Oh, betul lah. Ada satu dosa perlu dihapuskan, ada satu matlamat untuk dicapai. Ada satu takdan salin. Tak ada salin. Aduh. Nanti boleh apa ni, boleh tengok balik live ni kan, insya-Allah. InsyaAllah. Benda ni takkan hilang. Bila tak ada nak live kita, boleh tengok selepas tu, InsyaAllah. Kepada penonton, viewer pada hari ini, ada nak bagi soalan sebelum kita nak ke penghujung rancangan? Ada satu soalan. Oh, ada satu soalan. Saya fikir soalan ni best. Dan mungkin soalan ni kita boleh letak 2 sebelum akhir. Kita baca soalan ni, kita baca satu lagi soalan, insya-Allah. Okey. Antara isu evergreen dalam perkahwinan adalah isu income, pendapatan bakal suami. Boleh Ustaz huraikan, adakah perlu betul-betul stabil, atau kalau dah ada kerja itu kira boleh ke? Persilakan Ustaz. Baik, Allah sendiri sebut dalam Quran, wa iyakunul fuqara, sehingganya kamu takut miskin. Seandainya kamu takut miskin, apabila kamu nak kahwin, kamu takut fuqara. Bukan masakin. Allah Ta'ala tak guna perkataan masakin, miskin, fuqara, fakir. Seandainya kamu takut fakir, tak boleh nak makan ni, apa kahwin? Yuknimu wa min fadli. Apa Allah Ta'ala sebut? Sesungguhnya akulah yang mengkayakan akan kamu. Sebab tu bila kita kahwin, perempuan yang datang pada kita tu, ya'ti alaikum bil mal, dia akan datang dengan harta. Sebab itu kita tengok orang walaupun dia susah, walaupun dia melarat,
walaupun dia tidak ada apa-apa, tapi yakin rezekinya masih ada. Makannya masih ada. Still ada, still ada. Walaupun susah, still ada. Still ada. Walaupun susah, still boleh makan, still boleh buat kerja maknanya. Kan? Bilakah rezeki kita akan terhenti? Rezeki kita akan terhenti bila kita mati. Mati habis rezeki, tak boleh makan dah. Cuma nak sebut, apabila kita kahwin dengan seorang perempuan, Allah Ta'ala akan buka jalan-jalan rezeki untuk kita lepas tu. Dengan syarat. Ambil syarat ni. Usaha dan tawakal. Bukannya bila kahwin duduk umur relax, tak buat apa-apa. No, tapi bila dah kahwin, insya-Allah rezeki terbuka. Tapi dengan syarat, dengan syarat apa? Dengan syarat kamu berusaha dan kamu bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama rezeki orang yang seorang dengan rezeki orang yang dua orang, tak sama. Kita ada anak kita. Anak kita ni umur darjah 1. Dia pergi sekolah, kita bagi berapa duit belanja, kita bagi RM2 kat dia. Anak kita dah naik darjah 4, darjah 5, darjah 6, ada kafah dan seumpamanya. Dia start masuk pukul 7.30 pagi, dia balik pukul 5 petang. Berapa ringgit kita bagi kat dia? RM5. Sebab apa? Sebab kita tahu banyak sangat nak makan gitu gini. Anak kita dia masuk alam sekolah menengah, kita bagi berapa belanja kat dia? RM8, RM9 contoh. Anak kita masuk universiti, kita bagi RM8, RM9? Tak, kita bagi 50 kadang-kadang, 60, 100 kadang-kadang. Kita pun pandai nak bagi rezeki pada anak kita. Takkan Allah tak pandai bagi rezeki pada kita? Yakin kan? Itu akidah kita kan? Takkan Allah tak pandai bagi rezeki kat kita? Allah Al-Hakim, pandai, bijak sana. Roni, kaya, wal mughni, mengkayakan. Sebab tu yakin pada Allah. Sebab rezeki, kahwin, Allah yang akan mengkayakan. Dengan syarat saya sebut highlight point saya, highlight dengan syarat. Iaitulah kita mesti usaha dan kita mesti tawakal. Allah. Betul Ustaz. Bila mana kita berumah tangga ni, kita tak boleh tak bekerja kan. Kita mesti berusaha dan bertawakal. Ikhtiar semampu yang mungkin kan Ustaz. Rezeki tersekat tu bila mana? Apabila mati. Itu bila mana rezeki tersekat tu kan. Jadi dengan ikut mana pun, kena cari ikhtiar, bekerja. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah rezeki luas. Untuk yang soalan Kira soalan last kot, insyaAllah. Soalan last. Soalan last kita buat penutup. Last but not least. Kita ambil soalan pada Syuari, insyaAllah. Saya fikir soalan ni menarik. Okay. Tak, saya baca Ustaz. Okay. Ada orang kata baiki diri dulu sebelum kahwin. Dan ada setengah orang dia dah cuba baiki tapi dah tak mampu lagi baiki diri sendiri. Dan dia mengharapkan dengan berkahwin ada orang boleh bantu dan bimbing dia untuk baiki diri. Pendapat Ustaz yang mana satu? Dipersilakan. Menarik sangat soalan ni. Macam kena pada diri hari ni. Okey, menarik soalan. Allah sendiri yang sebut dalam Quran, perempuan yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Kerana itu kita akan dipertemukan jodoh kita dengan apa yang kita usahakan selama ni. Sebab itu orang masjid, dia akan kahwin dengan orang masjid. Orang mengaji agama, dia akan kahwin dengan orang yang belajar agama. Mak rempit, dia kahwin dengan mak rempit. Ada tak pernah kita jumpa ustaz kahwin dengan minah rempit? Ada tak? Tak pernah kita jumpa, ada tak pernah berlaku. Hebatnya Allah dalam mengatur takdir dan mengatur kehidupan manusia ni. Lebih-lebih lagi tentang jodoh. Apabila kita baik, yang diaturkan oleh Allah adalah mereka yang lebih baik pada kita. Kita jangan mengharapkan orang untuk memperbaiki diri kita. Tetapi yang memperbaiki diri kita adalah diri kita sendiri. Itu adalah guru yang paling utama. Sebab itu tidak ada, sebab itu saya suka guna kata ni. Saya suka guna kata-kata ni. Kalau boleh tulis kata-kata ni seronok. Sebab itu 100,000 patah perkataan yang mampu memotivasikan diri kita. Kalau hati kita belum bersedia, ia tidak akan memberi kesan. 100,000 patah perkataan, motivasi, masuk kita hafal itu. Tapi kalau hati kita masih belum bersedia, ketika itu hati kita tidak akan memberi apa-apa kesan. Tetapi di saat mana hati kita telah bersedia, di dalam kelepen mata pun kita akan bangkit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apa poin yang saya nak sebut, kesedihan apa saja yang kita sedang alami pada ketika ini, ketika mana kita
nak mengharapkan perkahwinan dan dalam perkahwinan itu kita mengharapkan diri kita berubah secara total, tidak. Tetapi untuk merubah diri kita, bukan pasangan, bukan orang lain. Yang merubah diri kita menjadi yang lebih baik adalah diri kita sendiri. Kerana itu, jom kita ubah diri kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik, insya-Allah. Wallahualam. Jadi saya serah pada moderator dan saya nak buat khulasah kesimpulan, insya-Allah. Untuk terakhir, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya sudah betul-betul terinspirasi dengan perkongsian tuan panel tadi. Masya Allah. Mungkin ada pesanan maupun kata-kata semangat ibrah dari ibrah dan mohon panel bagi pergulungan untuk majlis ini. Dipersilakan. Oh, okey, baik. Jadi ketika mana Buya Hamkah menulis mengenai tenggelamnya kapal Van der Wijk, saya nak sebut ketika mana Hayati bertemu dengan Zainuddin pada akhir-akhir novel ini, ketika itu Hayati menawarkan kembali cintanya kepada Zainuddin selepas mana berlaku konflik dengan Aziz. Ketika itu Zainuddin tidak lagi menoleh kepada cintanya itu, walaupun sebenarnya Zainuddin masih mencintai Hayati. Cuma saya nak sebut, macam mana ni saya nak sebut, ketika mana Hayati ingin pulang ke Makassar, ketika itu kapalnya tenggelam dan ketika itulah Zainuddin tahu bahawasanya kapal itu tenggelam dan Zainuddin cepat-cepat pergi untuk bertemu dengan Hayati. Dan ketika mana pergi, ketika itulah, di sinilah momen-momen cinta mereka berputik kembali. Tetapi ketika mana momen cinta itu berputik, ternyata ketika itu masa tidak lagi berada di dalam genggaman mereka. Ketika mana Hayati menyatakan cinta pada Zainuddin dan Zainuddin menyatakan cinta pada Hayati, ketika itulah Hayati menghembuskan nafas yang terakhir. Ketika itu Zainuddin pula mengalami sakit-sakit dan ketika itulah Zainuddin selang beberapa hari, beberapa minggu, ketika itu pula Zainuddin mati dan meninggal dunia. Lihat bagaimana Buya Hamkah berkata, sesungguhnya cinta mereka tidak bersatu di dunia, tetapi cinta mereka bersatu di syurga. Apa yang saya nak sebut, ketika mana di kanan, kiri, depan, belakang kita, masih ada lagi orang yang sayang kat kita. Masih ada lagi orang yang caring kat kita. Masih lagi kita ada pasangan yang baik. Masih lagi ada orang yang buat baik pada kita. Masih lagi ada orang yang bercakap dengan kita. Hargai mereka semua. Kerana apa? Kerana mereka yang kita lihat ni, suatu masa nanti, mereka akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah baru kita akan faham apa kata Buya Hamkah ini. Ketika itu cinta mereka tidak dapat disatukan di dunia, tetapi dapat disatukan di dalam syurga. Saya tutup dengan satu kata-kata akhir daripada Buya Hamkah. Apa kata Buya Hamkah? Engkau renggutkan tali pengharapanku, padahal pada tali itu pula pengharapanmu sendiri bergantung. Kerana saya percaya bahawa engkau masih tetap cinta kepadaku. Jadi saya tutup dengan sedikit kata-kata daripada Buya Hamkah ini. Mudah-mudahan memberi inspirasi pada semua. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi satu manusia yang bangkit daripada kegagalan. InsyaAllah ta'ala, saya doa pada semua yang join pada hari ini, moderator, backstage, semua yang join, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan berada dalam keadaan bahagia dan mudah-mudahan berada di dalam keadaan sentiasa bersemangat dan optimis di dalam menghadapi ujian dan cabaran kehidupan ini. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap bicara, yang baik itu datang dari Allah. Dalam hal itu kekurangan diri saya sendiri. Doakan saya juga pengantin baru kan, doakan pengantin baru. Doakan saya mudah-mudahan cinta yang saya cuba nakhoda ini sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah sekadar saja untuk pada pagi ini. Sekian daripada saya. Hadza billahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian dari panel tadi yang sangat, Allah kata, tertarik lah, kata sangat menginspirasi kan. Dengan kata-kata Buya Hamkah dengan penuh pengharapan yang kata dengan yang sangat mendalam lah sekali. Alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung majlis. Saya berharap agar penghujung hebat tadi dapat memberi manfaat kepada masyarakat di luar sana mengenai novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, iaitu 3 nama watak penting Zainuddin, Hayati dan Aziz. Ya, terima kasih kepada saudari Dain Nasrul kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Dan kami tidak lupa juga penonton yang sanggup meluangkan waktu bersama kami pada pagi ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembali kepada MC Saudari Huda.